Okey, Assalamualaikum. Saya Khairul Azhar bin Mohtar. Biasa menggunakan nama pentas Khairul Mohtar. Berusia 39 tahun. Akan menjelang 40 tahun tahun depan. Berasal daripada Gelang Patah, Johor Bahru, Johor. Aktif menari sejak umur saya 5 tahun. Sekitar tahun 89. Menari sebagai penari tradisional, terutama kesenian-kesenian di Johor, zapin, kuda kepang, silat, dan kemudian saya melanjutkan pengajian saya di peringkat diploma seni persembahan di Universiti Teknologi Mara. Kemudian menyambung saya punya pengajian degree dalam ijazah sarjana muda tari di Universiti Malaya, dan sekarang sedang menamatkan semester akhir sarjana tari saya di UPSI. Berpengalaman tu, banyak orang lagi ada banyak pengalaman daripada saya, tetapi banyak melakukan kerja-kerja koreografi, mengajar, membuat bengkel tari, memfokus khusus kepada tarian-tarian tradisional, contemporary, tari kreatif, dan pernah berkhidmat sebagai penari artis budaya di kumpulan kesenian Petronas dan menjadi pensyarah tari dan lakon di Fakulti Filem Teater Animasi UiTM. Selain daripada itu, banyak kerja-kerja koreografi lah yang saya terlibat. Pelancaran Sukan C, Malaysia 2017, persembahan-persembahan event-event korporat, persembahan-persembahan TV. Dan kalau di Nyala Dance Theatre ini, kita memfokus kepada spread culture dan kesenian itu kepada umum, kepada anak-anak sekolah, kepada cikgu-cikgu, kepada warga emas, ada yang ikut kelas tari di Nyala Dance Theatre. Tapi kalau tari itu banyak mengkhusus kepada tari tradisional Melayu di Malaysia. Saya ni memang kalau dululah budak-budak sekolah kan, apa cita-cita? Nak jadi doktor ke, nak jadi cikgu ke, nak jadi polis ke? Saya memang cita-cita tulis kat situ nak jadi penari. Nak jadi penari atau guru tari, koreografer. Dulu saya lepas tu, tapi bertuahnya saya memang dapat sokongan daripada mak bapak saya. Memang arwah bapak saya lah memang paling bersemangat lah hantar saya pergi menari. Saya tinggal di Gelang Patah. Gelang Patah tu kawasan kampung. So dulu kalau nak menari di Johor, kalau yang formal lah, kalau macam sekarang kita ada Permata Seni JKKN, ada Badan Budaya Artis Celik, Istana Budaya lah, apa semua kan yang khas untuk kanak-kanak. Tapi dulu kalau di Johor tu cuma ada Majlis Kebudayaan Negeri Johor, dan benda tu ada dekat bandar. Bapak saya semangat, gigih ke mengantar saya. Itu jadi sokongan ni memang datang daripada mak bapak. So jadi bila saya tulis cita-cita nak jadi penari, nak jadi koreografer, itu cikgu-cikgu saya rasa macam, betul ke awak nak jadi penari? Jumut bahawa orang-orang seni jadi penyanyi, jadi penari, jadi pelakon, jadi koreografer, ini masa depan dia sempit. So saya rasa mungkin saya budak masa tu, tapi saya rasa saya nak kerja dan saya nak buat apa benda yang saya suka. Kalau nak jadi guru, saya dah jadi guru dah. Guru seni, kan, guru tari. Dan saya kalau nak jadi pensyarah, saya pun pensyarah. Maksudnya, cabang bidang seni ini bukan tertumpu menjadi seorang performer saja. Kalau kita jadi penari, cuma untuk beraksi atau pentas sebagai seorang penari, tak. Kalau saya dah melalui fasa menjadi seorang penari kanak-kanak, menjadi seorang penari yang bekerja full time, makan gaji sebagai penari, dan saya sekarang menjadi koreografer, mendidik pula. Dah fasa mendidik untuk generasi bawah pula yang selepas saya, untuk jadi mungkin seperti saya atau lebih bagus daripada saya. Asalnya bukanlah kita pilih. Saya terdedah dengan tradisional dulu. So jadi nak tak nak, tradisional tu jadi benda yang sebati dengan kita. Macam contoh, kita orang Melayu, kita makanan harian kita makan nasi. Daripada kecil kita makan nasi. Itu kita apply menjadi satu benda budaya. Saya menganggap trend zapin ini sebagai tarian yang paling popular dekat Malaysia. Zapin adalah satu bentuk kesenian yang kita appropriate. Apropriasi. Apropriasi ini adalah bahan ataupun perkara luar yang datang. Zapin kita tahu datang daripada Hadramaut, daripada pedagang-pedagang Arab menyebarkan agama Islam di tanah Melayu. Sambil dia orang berdagang, dia orang bermain zapin dekat pelabuhan di Melaka, di Muar, di perairan Johor Lama semua. So jadinya
Zapin adalah kesenian Arab, dia bukan kesenian tanah Melayu. Tetapi itu saya cakap tadi, macam mana alam terkembang menjadi guru. Kita melihat orang-orang dulu melihat dan menyesuaikan kesenian Zapin. So jadi sifat Zapin tu dia berkenaan dengan agama. Dia berkenaan macam mana falsafahnya, filosofi pedagang-pedagang Arab yang Islam membawa kesenian dengan lagu-lagu selawat Nabi, dengan lagu-lagu puji Rasul apa semua kepada medium persembahan, permainan. So jadi Zapin ini dekat dengan masyarakat. Dekat. Di samping Zapin asalnya adalah mainan orang jantan, mainan-mainan lelaki. So jadi ciptaan Zapin itu memang dia diwujud sebagai kesenian yang bertenaga, yang lincah, yang berstruktur cantik, dalam masa sama dekat dengan falsafah Islam. Apa istilah-istilahnya? Taqasim wa inak, alat muziknya oud, yang kita sekarang panggil gambus, OUD, oud tu adalah gambus yang mengiringi persembahan Zapin kerana sifatnya, strukturnya, kerana ciptaan-ciptaan lagu yang contoh arwah Pak Ngah mencipta lagu-lagu Zapin yang hebat. Ya Salam, Zapin Beradat, Ya Maula, nyanyian Siti, Zapin Suri. Ini semua mencambah dan menyumbang kepada kenapa Zapin jadi benda yang paling popular dan diminati. Okey, bila kita cakap tentang genre, kita berbicara tentang jenis, pengkelasan dia. So bila cakap pasal jenis, dia tentunya berbeza. Okey, tari tradisi, kalau yang biasalah di Malaysia, tari tradisi, tari klasik, tari kreasi, tari kreatif, contemporary, itu ada sifat dan identiti mempersembahkannya dengan ciri khas yang berbeza. So jadi kalau berkenaan macam mana saya apply, saya mengajak ataupun saya mempersembahkan dia, tentulah kita mengikut ciri-ciri khas genre-genre itu. Macam contoh tari tradisi, ragamnya dah ada, strukturnya dah ada, kita tengah apply dengan cara dan gaya kita. Tapi kalau contemporary, sifat dia bebas. Kalau berkenaan bercerita pasal contemporary dekat Malaysia ni ialah benda-benda yang berkenaan dengan teknik, modern teknik, contemporary style, contemporary teknik. Dan biasanya kalau di Nyala Dance Theatre, bila kita buat contemporary, itu kita menggabungkan nilai tradisi yang biasanya macam contoh silat, zapin atau apa-apa semua ke dalam medium contemporary dengan teknik tari moden. So itulah yang cantiknya kat Malaysia. Macam mana seni tari contemporary itu berkembang, itu kerana kita adalah sebuah negara multiculturalisme yang mengamalkan kita bukan kepelbagaian bangsa je, kita kepelbagaian budaya yang kita sambungkan. Itu jadi satu nilai gaya persembahan tari di Malaysia yang kita panggil multiculturalisme. Okey, beza movement. Berkenaan dengan tari tradisional, itu tari yang dah berstruktur, tari dah ada. Dan sifat-sifat tari tradisional kat Malaysia, sifatnya apa? Mengalir, ada motif-motif yang berkenaan dengan unsur-unsur alam. Sebab tari-tari tradisional Malaysia khususnya itu menggunakan falsafah alam terkembang menjadi guru. So jadi macam mana orang-orang dulu, kepintaran orang-orang dulu mencipta tari dengan menjadikan alam, flora, fauna sebagai inspirasi dia mencipta gerak. Ada tari daripada gerakan perempuan berjalan dijadikan tari lenggang mak inang. Ada juga gerakan zapin ambil daripada gerakan orang mendayung kolik, mendayung sampan. Itu macam mana kebijakan, kita panggil kearifan lokal orang dulu melihat kerja-kerja harian sehingga menjadi bentuk dan ragam tarian seni. Hebat. Orang-orang sekarang pun, saya rasa, saya sendiri sekarang sebagai pengkarya sekarang belum sehebat orang dulu, walaupun kita sekarang ada degree tari, ada institusi tari. Tapi kebijakan orang dulu macam mana wujudnya, gerak-gerak yang kita rasa sederhana, simple, cantik, tapi geraknya daripada gerak harian. Nak jadi usahawan tari, aktivis tari. So jadi bila saya masuk UM, saya dah pandai lah koreo, dah reti lah skill koreo sebab saya dah bekerja sebagai penari apa semua kan. So jadi saya banyak ikut pertandingan.
So jadi Nyala Dance Theatre ni memang bermula sebagai kumpulan pertandingan. Saya tak malu ngaku kita mula daripada kumpulan pertandingan. Bila cakap bertanding, maksudnya apa? Kita try kita punya skill, kita adu kita punya kemahiran dengan orang lain. Kita menang ke kita kalah, bukan bermaksud kalau kita kalah kita tak bagus. Kalau kita kalah kita try lagi, kita cuba lagi. So jadi masa tu saya menggunakan nama kumpulan Kesenian Universiti Malaya. Nama penuh dia Kesuma. Kesenian Universiti Malaya, Kesuma. So jadi Kesuma ini kumpulan UM, brand dia brand UM lah. Saya ditegur oleh salah seorang saya punya pensyarah ketika itulah. Dia cakap Profesor Dr. Anis Makno. Dia cakap, Carol, kalau awak nak keluar, nak buat nama di luar, awak kena buat nama sini. Betul lah. Kita ni dulu ada berlatih dekat satu ruangan ni. Ruangan ni macam gazebo, ruangan lobby gitulah kita berlatih. So kita berlatih tu dekat situ facilities dia cukup lah. Ada elektrik, ada apa-apa semua. Tapi tak ada lampu. So lepas tu penari saya tu tanya, okey, apa yang abang harapkan pada kumpulan kita? Of course bertanding kita harap menang. Kan dia cakap mestilah nak menang. Lepas tu okey, selain daripada harap nak menang, aku harap kalau boleh tempat ni terang sikit, nyala biar terang sikit kan. Sebab susah kalau kita berlatih malam, orang pun tak nampak kan. Nyala. Sebab tu lah kita keluar dengan harapan. Lepas tu nyala tu ada something simbolik macam nyala. Apa nyala? Nyala ni benda yang takkan mati. Maksudnya dia hidup. Bila satu lilin tu ada api, kita baru panggil dia nyala. Kalau dia lilin tegak, kita pacak dia, tapi api dia tak hidup, dia tak boleh dipanggil lilin yang menyala. Dia cuma boleh dipanggil lilin. So go lah Nyala Dance Theatre. Takkan panggil kumpulan tarian nyala. Busuk lah bunyi dia kan. So Nyala Dance Theatre. Walaupun masa tu kita tak buat teater lagi. Tapi saya kan memang aktivis teater juga. So jadi saya cakap, okay, Nyala Dance Theatre. Melekatlah sampai sekarang. Ini kalau saya nak perhalusi, mungkin lain, koreografer lain ciri-cirinya. So jadi bagi saya, ciri-ciri menjadi seorang koreografer selain daripada mempunyai daya kreativiti, pemikirannya memandang kepada imajinasi dan artistik, itu dia perlu bijak menjadi seorang ketua, menjadi seorang leader. Sebab menguruskan menjadi koreografer itu berkenaan macam mana kita deal dan menguruskan dengan sekelompok kumpulan penari. So kalau kita tak boleh manage dan kita tak boleh nak bukan maksudnya dia orang dengar cakap kita, tapi kita kena ada kepimpinan itu menjadi seorang ketua supaya kita boleh menjadi contoh kepada penari-penari kita. So jadi dari segi aspek menjadi seorang koreografer, itu perkara saya rasa tak payah sebut. Kreativiti, imajinasi, dan macam mana kita melihat kemampuan penari kita itu mampu deliver kita punya karya. Kadang-kadang ada koreografer, dia hebat ni, ideanya macam-macam, imajinasinya tinggi, tetapi penari tak boleh carry, tak boleh deliver apa yang nak disampaikan. Maka karya itu menjadi karya koreografer seronok saja, tapi penari tak boleh nak sampaikan kerana mungkin lack of teknik ataupun kurang imajinasi, ataupun penari tak boleh nak bawakan feel, rasanya macam mana. So jadi saya selalu melihat karya koreografi itu perlu sesuai dengan kemampuan siapa yang nak menarikannya. Macam contoh saya mengajar anak-anak sekolah rendah, saya masih mengajar anak-anak sekolah rendah. Takkan saya nak letakkan gerak gayanya dan cara saya koreo sepantas macam mana saya koreo di Nyala Dance Theatre, ataupun saya koreo penari-penari full time seperti JKKN, kan? Kerana mereka penari-penari terlatih. Anak-anak perlu ada metodnya. That's why mengajar ini perlu disesuaikan, koreo ini perlu disesuaikan kepada siapa yang nak menari. Kita ni jadi koreografer, penari membuat gerak fizikal. So geraknya kata 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya, gerak ini berstruktur. Dia berbentuk dalam gerak-gerak fizikal yang kita boleh nampak, visualnya kita boleh nampak. So jadi katakanlah orang ni seorang buat lain daripada orang ni, tak sama. So, kita boleh nampak.
ini bukan setakat 10-20 orang. Macam contoh saya koreo opening Sukan C. Opening Sukan C tu penarinya 3,000 orang. Pun saya boleh nampak dekat tengah-tengah padang stadium Bukit Jalil tu, macam mana saya nak, orang sana salah, ini salah, kenapa tak sama, oh ini kenapa tak duduk. Kerana gerak-gerak kita berkenaan dengan visual dan timing, tempo. So jadi once kalau you delay, akan nampak tak sama benda tu. Mulanya kerana minat lah. Macam saya cakap sebelum ni kan, saya memilih bercita-cita menjadi seorang penari, menjadi seorang koreografer kerana saya nak buat benda yang saya suka. Benda kalau kita buat benda yang kita suka, tak payah dipaksa, tak payah diajar. Kita akan mencari cara dan gaya yang terbaik untuk kita nak menjadi penari dan koreografer tu kan. So jadi macam mana saya percaya bahawa seorang koreografer itu, seorang koreografer yang baik, itu perlu bermula menjadi seorang penari. Kerana bila dia menjadi penari, dia tahu isi hati penari, perasaan penari, penari suka apa, penari tak suka apa, dan macam mana kita deal dengan pergerakan. Dan bila kita jadi penari, kita belajar untuk mematuhi. Faham? So jadi bila kita mematuhi, memahami, kemudian bila kita dah faham situasi kita, cukup pengalaman kita sebagai penari, bila kita berubah menjadi seorang koreografer, itu kita tak akan mempunyai, kita tak ada masalah sangat. Kerana saya dah tahu macam mana jadi penari, dan saya ada vocab sebagai penari. Saya tahu macam mana mematuhi arahan seorang koreografer. Apa seorang penari suka, apa seorang penari tak suka, itu saya tahu. So jadi bila sebagai koreografer, saya sedikit sebanyak, bukan sepenuhnya, memahami apa yang penari mahukan, apa yang penari perlukan, dan bagaimana kita deal dan memberi arahan kepada penari. Kerana kita dah melalui fasa menjadi seorang penari. Okey, kalau saya lah sebagai aktivis, kita tak menghadkan kita punya skill kepada tarian tradisional. Oh, saya orang Johor, saya buat zapin je. Tak. Kita buat semua benda, daripada Semenanjung sampai ke Sabah Sarawak, apa-apa berkenaan dengan tradisional. Cuma mungkin kerana kita ni orang Melayu, spesifik pengkhususan kita memang lebih kepada tari pergaulan Melayu, joget, inang, zapin, asli, dan juga tari-tari kelompok minoriti dekat Malaysia macam Kuda Kepang yang belah-belah Semenanjung lah. Kuda Kepang, Syaracap Inai, tari Puja, tari Patenon, Mek Mulung, Randai, Silat, macam tu. Okey, saya ni bukanlah nak bodek JKKN tapi saya bersyukur saya memang banyak dibantu oleh JKKN. JKKN melihat Nyala ini sebagai satu kumpulan yang bersemangat. Yang saya rasa memang JKKN mungkin nampak kita memang bersemangat dan serius dalam memperkembangkan kesenian tradisional. So jadi JKKN banyak membantu, terutama dari dana. Apa masalah kumpulan-kumpulan tempatan ni? Dana. Kan, dana. Tempat kita boleh cari, crowd kita boleh cari mudah. Social media letak je poster, kejap nyerbu penuh panggung Matic kalau Nyala buat show. Tetapi kita ada masalah kekangan dana. Tetapi kalau macam JKKN, Yayasan Samdabi, Motek, memang banyak membantu pam dana kepada Nyala, yang saya rasa saya tak harapkan apa-apa bantuan itulah. Dan saya rasa saya bersyukur kerana saya banyak diberi perhatian, bantuan, dan kebelakangan ini JKKN sendiri banyak melibatkan saya dan Nyala Dance Theatre dalam event-event berkenaan dengan JKKN. Baru-baru ni saya terlibat sebagai pengarah persembahan dan koreografi untuk Inspitari, yang kita tahu memang antara buah tangan terbesar JKKN, tapi dia melibatkan saya sebagai orang luar daripada JKKN sebagai pengarah persembahan. Itu saya rasa sebagai satu kepercayaan dan penghormatan. Dan saya harap JKKN bukan membantu Nyala je. Saya harap JKKN juga melihat kepada teman-teman saya yang lain juga. Saya tak nak membangun seorang-seorang. Saya tak nak berjaya, Nyala nampak berjaya seorang-seorang. Saya nak teman-teman saya pun sama juga berjaya. Saya harap JKKN lihat juga
usaha-usaha daripada kumpulan-kumpulan kecil, teman-teman saya, aktivis-aktivis tari dan teater di Malaysia. Dan jangan dipinggirkan juga anak-anak yang tengah belajar di institusi pengajian seni. Kerana besok yang nak menyambung dan nak melegasikan kesenian tradisional memang anak-anak yang tengah belajar sekarang. Anak-anak di sekolah seni, anak-anak di IPTA seperti di Aswara, di UPSI, di UiTM, di UM yang memang sekarang diorang belajar apa tujuannya, missionnya untuk menjadi karyawan seni, menjadi aktivis seni tari. So, apa yang JKKN lakukan sekarang tak payah dilebihkan, kalau cukup dikekalkan pun dah syukur alhamdulillah.